Okay, selamat petang semua. Very good good evening. Selamat petang semua. Teacher is Miss Joanna. Okay, I introduce myself first. Today we are going to have a free trial class for Form 5 Prinsip Perakaunan. Okay, untuk silibus KSSM Belanjawan Tunai. Okay, cikgu adalah YouTube channel punya founder untuk SPM Malaysia. By the way, cikgu nak tanya, berapa orang yang pernah tengok cikgu punya video? Have you ever watched my video before? Pernah tak? Okay, satu pernah. Ada lagi? Maybe if you haven't watched before or pernah, oh, okay, good. So, kalau kamu pernah watch, maybe you can subscribe and share. Dan siapa yang tak pernah tengok video, kamu boleh pergi YouTube dan tengok cikgu punya video. Not yet, yeah, you can go and search in YouTube. But before, after join our class lah, okay? Selepas kita punya kelas hari ini. Cikgu nak tanya sini ya, dari mana kamu datang? Maybe is, can you tell me your state? Kamu punya negeri? Ada tak siapa dari Johor? Siapa dari Selangor? Okay, Johor, Selangor, Perak, Sabah, Kedah, Seremban. Okay, Kedah, Perak. Okay, good. Pahang pun ada, Sarawak pun ada. Okay, good. Okay, so kita punya ini kelas actually adalah like whole Malaysia lah, seluruh Malaysia punya. Dan sebelum tu, cikgu nak explain sikit. Okay, kenapa cikgu nak ajar belanjawan tunai? Sebab banyak student suruh cikgu buat. Many student ask me to do. Okay, then before that, I give you some notes first. Okay, tengok sini. Untuk bab ini, kawalan dalaman. Kawalan dalaman means like control, internal control. Kita nak control siapa? Kita nak control duit. Kita nak control duit. Kenapa kita nak control duit? Kita takut apa? Takut kena tipu. Maybe lah. Kita takut kita kena tipu. Mungkin accountant curi duit ataupun mungkin tersilap kira, kan? So, kawalan dalaman kita ada dua jenis. Satu penyata pengesuaian bank, satu belanja tunai. Cikgu tanya, mana satu adalah untuk duit sekarang, mana satu adalah untuk duit masa depan? Which one is for now and which one is for future? Siapa tahu? Mana satu untuk sekarang ya? Belanjawan tunai adalah untuk anggaran. So PBB untuk sekarang. Okay, betul. So PBB adalah untuk duit sekarang. Kenapa kita nak buat kawalan untuk duit sekarang? Sebab kita takut ada orang curi duit, ada kecurian ataupun ada penyelewan ataupun kita ada apa? Penyelewengan ataupun kita ada maybe we scared of rekod dia tak lengkap ke, kesilapan ke, okay? So this one untuk penyata pengesuaian bank. So siapa yang tak tahu ini, kamu boleh tengok video sebelum video ini. Okay, sebelum tu cikgu ada explain sudah. You can go and see for this video. Okay, dan untuk belanja wang tunai. Belanja wang tunai actually kita dalam English panggil budget. Do you know budget? Setiap tahun Malaysia ada buat budget punya. Tahu tak? Budget 2021, budget 2020, ada kan? Masa Disember, November or December, Malaysia will give a budget. So, tak kisah Malaysia ke ataupun business, memang mesti kita ada budget. Budget adalah untuk apa? Untuk planning. Okay, we have some planning. Kita nak plan duit ini kita nak buat apa? Okay, kenapa kita nak plan? Sebab, adakah sebab kita takut kita punya duit tidak cukup? Duit kita tidak cukup untuk bayar hutang? Yes or no? Yes, saya takut saya duit tak cukup. Adakah saya takut sebenarnya duit tidak diguna? Yes or no? Saya takut saya punya duit tidak digunakan. Mungkin some say, duit tak digunakan pun perlu takut ke? Yes. Kenapa? Kalaulah, contoh, I say contoh,
saya cakap kamu sudah ada untung 1 juta. 1 juta. Tapi ya, kamu cuma guna 10 juta untuk kamu punya bisnes. Is this good? Bagus tak situasi ini? Kamu ada 1 juta, kamu guna 10 juta saja untuk bisnes. And then yang lain simpan dalam bank. Adakah bagus kita simpan dalam bank? No. Kenapa tak bagus? Sebab bank ada inflasi. Do you know what's mean by inflasi tak? Inflasi maksudnya kita punya duit semakin kecil. Kita punya nilai duit, okay, bukan saiz dia punya nilai semakin kecil. So mungkin dulu RM1 boleh beli buku, tapi mungkin lepas tu RM1 tak boleh beli buku. Cuma boleh beli pemadam saja. Kan dia punya nilai sudah semakin kecil. So sepatutnya sebagai satu businessman, saya kena guna duit, mungkin saya kena guna 70,000 untuk bisnes, 30,000 untuk simpan emergency use. I cannot leave too much of money. Okay, mesti kamu pandai guna duit kamu, jangan simpan. Okay, so untuk belanja wang tunai, today we're going to learn this one, right? Okay, belanja wang tunai, kamu kena cari apa? What is the few things you need to find? First thing, saya nak cari apa? Saya nak cari saya punya jumlah penerimaan. I want to know how much is my earning. Okay, tapi itu pun anggaran. And then saya nak cari jumlah pembayaran. Yes, lepas cari jumlah penerimaan, jumlah pembayaran, saya nak cari apa? Lebihan ataupun kurangan. Okay, macam mana formula dia? Lebihan kurangan. Jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran. Yes, how much I get minus how much I give. Then is my extra money. So, lepas tu baru kita boleh cari baki akhir kita. Okay, so sekarang cikgu akan bagi soalan yang macam SPM. Okay, we straight go to the question. Terus pergi ke soalan yang kita nak buat. Okay, so sini. Okay, kita tengok dulu. Okay, wait I kasih naik sikit. Okay, so let's see the question here. Pada 1 April, perniagaan Sayang Ria mempunyai baki tunai sebanyak 6,320. Okay, so dia ada baki 6,320. Ini masuk mana? Masuk baki. Okay, pada April. And then ini adalah anggaran penerimaan dan anggaran pembayaran bagi 3 bulan berakhir 30 Jun. By the way, teacher want to give you some question. Kalaulah dia cakap baki tunai 3,000, baki perabot 4,000. Berapakah baki awal yang saya masuk dalam belanjawan? 3,000. Kenapa kita tak letak 7,000? Why? Sebab ini adalah belanjawan apa? Belanjawan tunai. So, mesti semua yang berkaitan dengan tunai sahaja masuk dalam belanjawan tunai. So, only 3,000 but not 7,000. Okay? Then, satu lagi cikgu tanya. Kalau saya cakap, saya nak kamu sediakan belanjawan tunai 3 bulan bermula April. 3 bulan bermula April. Maksudnya kamu kena sediakan untuk bulan apa? April, May, June. Correct. Tapi kalau saya cakap belanjawan tunai 3 bulan berakhir April. So maksudnya saya sediakan untuk bulan apa? February, March, April. Yes. Ada 2 jenis soalan. So sebelum kamu buat, mesti kamu tengok soalan dulu. Bermula ataupun berakhir. Okay? So kita tengok soalan sini. Dia cakap, ini adalah anggaran
3 bulan berakhir 30 Jun. Oh, so bulan apa? Bulan apa ni? 3 bulan berakhir Jun. April, May, June. Betul. April, May, June. Last June, akhir Jun. Okay, so sekarang kita letak baki kita. Baki 6320 untuk April. Okay, 6320. Lepas tu sini adalah anggaran jualan. Jualan adalah penerimaan ke pembayaran. We receive or we pay. Kita jual, kita terima. Betul. We receive money. So, kita terima duit. Tapi sini ada 2 jenis hasil. Betul? Ada 2 jenis. Satu tunai. Satu kredit. Okey, apa maksud tunai? Tunai maksudnya kita akan dapat cash. Rest. Cash. Kita dapat duit. So, terus masukkan ini ke dalam penerimaan. Okay, I receive money. Butiran tulis apa? Before that, April saya dapat 60,000, Mei 65,000, Jun 72,000. So butiran tulis jualan. Okay, jualan tunai pun boleh. Jualan tunai pun boleh. Means that I receive the money. Tapi sini cakap pelanggan diberi tempoh kredit sebulan. Ini siapa? Pelanggan tu siapa? ABT. Betul. Siapa tu ABT? How I know the ABT is who? Tengok jualan apa? ABT mesti adalah jualan kredit. Correct. Dia cakap diberi tempoh kredit sebulan. Jadi maksudnya April punya kena bayar bila? 4,500. 1 bulan dia boleh hutang. Yes, dia kena bayar Mei. Then Mei punya dia kena bayar Jun. 35,000 bayar pada Jun. So kita akan dapat nilai ini pada Jun. 35,000. Then Jun punya bayar bila? Jun punya bayar Julai. Tapi perlu tak kita tulis? Tak perlu. Sebab kita tutup sampai Jun sahaja. Okay, so butiran kita kena cakap. Ini kita dapat daripada ABT. Betul. Okay. Ingat jualan tunai adalah kita jual, kita dapat cash. Then jualan kredit kita dapat daripada ABT 1 bulan selepas dia jual. Saya jual April, dia bayar Mei. Saya jual Mei, dia bayar Jun. Okay, then apa lagi kita dapat? Let's see. This one. Oh, sini ada satu nilai saya belum tulis. Belian tunai. Kita beli, kita terima duit ke kita bayar? We buy, we pay. Correct. Kita bayar untuk belian. So, sini kita bayar untuk belian. Tulis belian tunai. So, April 30,000, Mei 50,000, Jun 65,000. Okay, then you just see So number 2, pada bulan Mei, pemilik bercadang membeli sebuah mesin untuk kegunaan perniagaan bernilai 9,000 secara tunai. Kita nak beli maksudnya kita bayar, betul. So masuk sini pembayaran Kita kena bayar untuk mesin. So butiran tulis mesin. Bila? Mei. So kita tulis untuk Mei 9,000. 9,000. Okay, lepas tu yang ketiga. Mulai Jun, sebahagian premis akan disewa dengan sewa bulanan sebanyak 650. Dan sewa akan diterima pada setiap awal bulan. Oh, kita sewakan kepada orang. So kita terima duit ke kita bayar duit? Saya sewa kepada orang, sini pun sudah cakap, sewa diterima. So, dekat penerimaan sini, kita tulis sewa diterima. Okay, so ini bermulai bila? Bermulai
Jun. So Jun kita sudah dapat 650. 650. Okey, lepas tu sini ada belanja tetap. Belanja tetap macam mana kita tulis? Rekod setiap bulan, betul. Rekod setiap bulan. So kita masuk pembayaran belanja. So iklan 400, iklan dan promosi. Okey, iklan dan promosi 400, 400, 400. Okey, dan kadar bayaran. Apa tu kadar bayaran? 540, 540, 540. Do you know? Kadar bayaran adalah bil apa? Bil elektrik, bil utility, bil air. Yes, bil handphone juga. Okey, gaji pekerja. Gaji pekerja 650, 650, 650. Okey, lepas tu pada bulan April, ini kamu kena cek. Bulan April saya terima pinjaman bank 35,000. Okey, saya pinjam duit dah. So, bayaran ansuran akan dilakukan pada bulan Mei sebanyak 500. Ini 3,000, 35,000 masuk mana? Terima ke bayar? Terima, sebab saya terima duit. Okay, I receive the cash. Okay, so kita tulis sini penerimaan pada April 35,000. Kita terima dari siapa? Dari pinjaman. So we write pinjaman. Okay, maybe some student will think like, pinjaman bukan ke liability? Yes, kita hutang orang, tapi sebelum tu saya dapat cash. Betul tak? Saya pinjam duit, saya dapat duit terdahulu. Lepas tu baru saya bayar. Okay, ada student tanya, apa maksud ansuran? Ansuran maksudnya apa? Maksudnya pembayaran balik. We pay back the bank. Kita pinjam mesti kita bayar. Betul tak? Takkan kita pinjam tak bayar. So, 500 masuk dekat pembayaran. I put at pembayaran sini. Butiran tulis apa? Ansuran. Ansuran bulanan ataupun ansuran pinjaman is better. Ataupun bayaran balik boleh. Ansuran pinjaman. Because here I already told you. Ansuran pinjaman 500. Start bila? Start Mei. So Mei, Jun. 500, 500. Okay, lepas tu dia ada bagi kamu urus niaga yang sebenar. Okay, itu nanti ya. Sebenar kita guna untuk banding. Banding. Okay, later I will explain this one. Kita sediakan belanja wang tunai dulu. Okay, zoom out a bit dah. Boleh nampak tak? Can see or not? Like this. Macam ni besar sikit dah. Can see ya. Okay, so sekarang kita nak cari apa? I highlight for you. Okay, this few thing is what we want to do. Yang ini. Okay, so saya akan cakap, kalau ini adalah A, if this is A, jumlah penerimaan adalah B, jumlah pembayaran adalah C. Macam mana nak cari lebihan dan kurangan? Siapa tolak siapa? A tolak B? No. Penerimaan tolak pembayaran. So it's B minus C. Okay, B tolak C. Then macam mana cari baki akhir? Okay, let's say this one is D ya. Lebihan kurangan adalah D. Nak cari baki akhir? Baki awal tambah lebihan kurangan. So A plus D. Macam matematik ya. Okay, so first thing kita kena cari dulu jumlah penerimaan. Okay, tolong cikgu cari untuk April. Jumlah kita terima berapa? 95,000. Okay, then untuk Mei pula. For Mei, sini. Jumlah berapa kita terima?
110000. Cepat kamu type. Okay, how about June? June jumlah penerimaan berapa? 107,650. Okay. Okay, good. So now after we find jumlah penerimaan, lepas cari ini kita nak cari C punya jumlah pembayaran. Okay, cari jumlah pembayaran berapa? This one total up 3031590 kan. Okay, then cari jumlah pembayaran untuk Mei 61090. Cari jumlah pembayaran untuk Jun. $67090. Okay, good. So, masih ingat tak? Saya cakap cari penerimaan, cari pembayaran, lepas tu cari apa? Penerimaan, pembayaran, kita cari lebihan, kurangan. So, macam mana? Lebihan tolak pembayaran. B mana C ya? Okay, cuba kamu cari. Ini tolak ini berapa? 95,000 minus 31590. 63410. Okay, lepas tu kita nak cari Mei punya. Ini tolak ini. 11000 tolak 61090. 48910. Okay, lepas tu kita cari Jun punya. 10765 tolak 67090. 40560. Okay, good. Okay, so after that we are going to do what? Kita nak cari baki akhir. Okay, cari baki akhir macam mana cari? Baki awal cari lebihan kurangan tambah, yes, A tambah D, betul. So A tambah D berapa? 6320 tambah 63410. 69730. Okey, dapat baki akhir, kita buat apa? Baki akhir untuk bulan ni sama dengan baki awal bulan Mei. Yes. Akhir April sama dengan awal Mei. 69730. Okey, lepas tu kita kena buat apa? Cari lagi baki akhir Mei. Tambah lagi dengan lebihan kurangan. So, baki awal tambah lebihan kurangan 118640. Okay, good. So, lepas dapat ini kena pindah lagi pergi ke Jun. 118640. Okay, so ini kena tambah dengan siapa? Tambah dengan lebihan kurangan. So, 159200. Betul. Ini bagi awal tambah lebihan kurangan dapat bagi akhir. Okay, so far ini okay kan? Okay, lepas tu so far okay ya. Okay, lepas tu cikgu nak cakap pasal variance. Okay, before that we are talking about variance. Apa tu variance? Variance maksudnya apa? Perbezaan. Okay, difference. What is the difference? Maths pun ada belajar kan? Variance, sisian piawai. Okay. So, kita ingat tak susah banyak, beza saja. Cikgu tanya, kalaulah dalam saya punya belanjawan tunai means saya punya planning makan. Dalam planning saya punya penerimaan, saya nak dapat 10,000. Okay, example. Tetapi, pada sebenar, saya punya penerimaan, saya dapat 30,000. Is good thing or bad thing? Bagus tak? Macam bagus oh. Saya expect dapat 50 markah, saya dapat 100 markah.
Kan? Expect B, I get A. It's bagus. So ini kita panggil memuaskan. Untung sangat, betul. Ini panggil memuaskan. Very good, ah. Then kalau saya cakap saya punya penerimaan, saya expect saya dapat 60,000. Tapi saya cuma dapat 30,000. Ini maksudnya saya punya budget bagus tak? Tak, tidak memuaskan. Kita bukan cakap kita punya perniagaan tidak memuaskan, tapi kita cakap kita punya budget, kita punya planning tidak memuaskan. Means that we plan too good. Kita punya planning terlalu bagus, tapi dekat reality tidak sebagus macam kita punya planning. Okay? Then cikgu tanya pembayaran pula. Okay, pembayaran. Kalau hari ini saya cakap, saya expect, saya estimate lah. Estimate saya punya pembayaran adalah 10,000. Tapi sebenar saya kena bayar 20,000. Bagus ke tak bagus? Tidak bagus. Kenapa? Sebab saya expect 10,000 saya bayar lebih sudah. Adakah kamu nak bayar lebih? No. So maksudnya kamu punya budget sudah over budget ah. Belanja terlalu tinggi, betul. Apa yang kita nak bayar sudah over kita punya budget sudah. This is called over budget. So tidak bagus ah over budget. Tetapi kalau saya expect 10,000, saya cuma bayar 8,000 saja. So is this good? Yes, ini sangat-sangat bagus. Okay, sebab dia sudah dalam saya punya budget dan kurang daripada saya punya anggaran. Okay, it's less than what I expect. So tengok soalan sini. Okay, ini ada dia bagi yang sebenar kan. Okay, fill in first ah. Jualan tunai sebenar. Oh, ini adalah untuk sepanjang 3 bulan. Maksudnya sudah jumlah. Dia sudah jumlahkan 3 bulan punya nilai. So let's find the total first ah. Okay, mungkin saya kasih kecil sikit. Okay, berapakah jumlah jualan tunai kita? Berapa jumlah kita? I write here. Ini dekat belanjawan tunai. Kamu kena jumlahkan semua nilai ya. This total up. Tiga ini total up dapat 197,000. Okay. Okay, lepas tu next one is what? Next one, belian tunai, kadar bayaran, iklan dan promosi. Okay, wait belian tunai, kadar bayaran, iklan dan promosi. Okay, bagi cikgu nilai untuk 3 bulan belian tunai. Belian tunai jumlah 3 bulan. 30,000, 50,000, 65,000. 145,000. Okay, cari jumlah untuk kadar bayaran for 3 months. 540, 540, 540. 1620. Untuk iklan dan promosi, jumlahkan ini 3. $1,200. 1,200. Okay. So ini adalah untuk belanjawan tunai. Dan cikgu akan fill in untuk kita punya yang sebenar. Okay, yang sebenar. I will fill in for you. Jualan tunai 20500, 14000, 1260, 1,000. Okay. Okay, tengok soalan dia. Dia nak apa dulu? What they want? Menghitung varian dengan membandingkan belanjawan dengan kurang 10 ya. Okay, nanti saya tambah. Okay, thank you for reminder. Okay, dia nak bandingkan belanjawan
dengan prestasi sebenar. Kamu kena hitung varian. So you need to find the difference here. Oops, sorry ya. Saya kasih besar sikit. Okay, macam mana kita nak cari variance? Variance maksudnya perbezaan. Perbezaan. Okay, kita cari beza dia. Ini beza berapa? You just minus. You can use big number minus small number. 20500 tolak 197,000 8,000. Okey, apakah beza belian tunai? 5,000 saja. Okey. Kadar bayaran 1620 tolak 1260 360. Iklan dan promosi 200. Okey. So, mana kita tengok sini ya. Kamu kena tulis kamu punya kesan. Memuaskan ataupun tidak memuaskan. Okay, we see first one first. Jualan tunai. Kita expect kita dapat 19,000, 7,000. 197,000 tapi kita dapat lebih. We get more than what we expect. Is this good? Kita dapat lebih. Yes, ini memuaskan. Bagus kan? Dapat lagi bagus, bang. Lagi banyak. Dan belian. Belian maksudnya kita bayar, we pay. Kita expect kita bayar 14,500, tapi kita cuma bayar 14,000. Is it good that we pay less? Adakah bagus kita bayar kurang daripada kita punya anggaran? Bagus ke tak bagus? Saya nampak ramai yang cakap tidak memuas. Bagus kita bayar kurang daripada apa yang kita sepatutnya. So it's good thing, memuaskan. Kita sudah untung 5,000 Okay, then saya rasa kadar bayaran adalah pembayaran. Saya sepatutnya bayar 1620 tapi saya bayar kurang. So is this good? Yes, ini bagus sebab saya bayar kurang daripada apa sepatut saya bayar. Iklan dan promosi, saya sepatutnya bayar 1,200 tapi saya hanya bayar 1,000. Saya kurang bayaran sudah. Is a good thing. So, kamu rasa belanjawan dia bagus ke tak bagus? Bagus Belanjawan tunai dia sangat bagus. Semua dalam budget. Okay, everything is in the planning. Okay, so this is good thing. Okay, so kamu faham tak macam mana kita kira variance? Faham kan? Bukannya susah, cuma fikir like, oh, is it good? Is it bad? Not difficult. Common sense Okay, tak ada formula. Saya tak mahu kamu hafal formula. Ikut kamu punya logic. Okay, so sekarang kita sudah siap untuk soalan ni. Saya bagi lagi satu soalan. Soalan akan tulis apa jika perlu cari varian. Okay, I show you one more time. Menghitung varians dengan membandingkan belanjawan dengan prestasi sebenar. Macam ni saja. Dia punya soalan akan terus suruh kamu kira varian. Ya, dia terus bagi tahu. Tak ada perkataan yang special. Okay ya? Okay, so now let's do another one. Saya kasih besar sikit. Okay, like this. Okay, kita tengok sini. Melody ingin membuka sebuah pusat muzik dengan modal sebanyak 20,000, pinjaman bank 15,000. So, ini adalah anggaran penerimaan dan pembayaran. Oh, okay, dia baru nak starting. Tadi dia sudah lama. Ini baru dia start, baru dia start up. So, dia cakap dia bermula dengan ini modal dengan pinjaman bank. Adakah saya tulis dekat baki awal? Tak ada baki awal. Kenapa tak ada? Sebab dia baru bermula. Yes, just started. So baru bermula jangan masuk baki awal. Tapi saya lupa tengok dia punya soalan.
Dia nak sediakan satu belanja wang tunai 3 bulan berakhir Jun. Berakhir Jun. So means last is June kan. Jadi bulan apa yang kena tulis? 4, 5, 6. Correct. April, May, June. Okay, bagi awal untuk April adalah kosong. Okay, zero no money. Tapi penerimaan ada tak? Adakah dia masuk duit? Yes. Dia masuk modal 20,000, dia masuk pinjaman 15,000. So modal kena tulis 20,000 and then pinjaman kena tulis 15,000, 15,000. Okay, lepas tu apa lagi kita tulis? Sewa bulanan rumah kedai sebanyak 2250 dibayar mulai bulan April. Ini penerimaan ke pembayaran? Pembayaran. So masuk pembayaran sini. Kita ada bayar sewa. So tulis sewa. Sewa kita bayar bulan-bulan. 2250. Sama tak? Setiap bulan. Sama same right. Setiap bulan sama. 2250. Tapi kamu juga bayar deposit pada bulan yang sama. What is this? Sewa prabayar? Adakah ini sewa prabayar? No, ini adalah deposit. Ada tak student tak tahu apa tu deposit? 4,500. Tak tahu. Okay, cikgu bagi kamu satu idea. Okay, what if saya cakap kamu ada apa? Okay, imagine kamu ada satu rumah. You have a house. Okay, kamu nak sewa bagi orang rumah ini. So, itu orang kamu tak kenal. You don't know you don't know him. Ini bukan saudara, ini orang yang kamu tak kenal. Is a stranger. So, orang yang kamu tak kenal, dia nak masuk tinggal dekat rumah kamu. So, dia bayar kamu sewa. Maybe 3,000. Rumah kamu 3,000. Dia bayar. Adakah kamu rasa bulan depan dia bayar? Pasti dia bayar ke tak pasti dia bayar? Pasti dia orang bagus ke tak pasti dia orang bagus? Tak pasti kan? Maybe mungkin dia tak bayar punya wang. Ya, so kita takut dia lari diri, kita takut dia rosak benda yang dalam rumah. Mungkin dia rosak kamu punya dinding, dia rosak kamu punya kipas. Betul tak? So what you do? Untuk safety purpose, we say safety purpose, kita akan suruh dia bayar deposit. Mungkin kita suruh dia bayar 6,000. Normally 2 bulan. 1 bulan ataupun 2 bulan. Kita suruh dia bayar dulu. So at least next month dia tak bayar, bagi first warning. Kamu kena bayar sudah. Then second month dia tak bayar, apa kamu buat? Suruh dia keluar dari rumah ini. But adakah, ya halau dia. So adakah kamu rugi? Tidak. Sebab kamu sudah dapat deposit. Tapi kalaulah dia bagus, orang ni bagus, orang ni tak rosak rumah kamu, so apa kamu buat? Ini bukan, ini boleh refund punya. Kalau dia bagus, dia bayar setiap bulan, dia tak rosak rumah kamu, and then one day dia keluar dari rumah kamu, kamu kena bagi balik duit. Okay? So deposit ini adalah asset. Ini bukan liability, ini bukan hasil, ini asset. So nanti kamu boleh bagi balik punya. Okay, it will be returned back. So ini pun samalah. Kita bagi orang deposit, tapi itu duit masih saya punya. Masa saya keluar, saya pindah keluar, owner, pemilik akan bayar balik deposit kepada saya. Walaupun sekarang saya bayar dulu. Faham? Okay, so I hope you understand. Okay, lepas tu, number 2. Pinjaman akan dibayar balik dalam masa setahun mulai tarikh pinjaman dibuat. Oh, okay. I borrow this money for 1 year only.
1 tahun. So 1 bulan saya kena bayar berapa? Boleh tak kamu kira? 1 tahun 15,000. So 1 bulan berapa saya kena bayar? Bayaran pinjaman. $1,250. Okay, siapa tak tahu? 15,000 akan bayar dalam setahun. So bahagi 12 bulan. Okay. 1250, 1250. Boleh tak? Okay, lepas tu kamu kena charge faedah. Takkan kamu bayar 15,000 saja kan? Mesti kamu bayar dia faedah. So, faedah pinjaman adalah 5%. So, kamu kira 5% berapa? 1250 punya 5%. RM62.50. Ya, 62.50 sen, 62.50 sen. Setiap bulan kamu kena charge faedah. Kenapa 5% bukan untuk 15,000? Okey, sama juga. Saya tunjuk satu lagi cara. Saya guna 15,000. Okay? Again, you got question, you just ask in the chat. Okay, contoh. 15,000 pinjaman kan? 15,000. So, 5% berapa? 5%. 15,000 times 5%. 750. Betul tak? Tapi ini untuk berapa bulan? Ini untuk setahun. That's why kamu kena cari faedah sebulan berapa? Dan kamu guna 750 bahagi 12. Dapat juga RM62.50. Yes, it's same. Sama banyak. Okay, so kamu boleh kira ini ataupun terus kamu kira bayaran darab 5%. Sama saja. Boleh? As long as you understand. Okay, got student ask, is it down payment same as deposit? No. Different. Down payment is for purchase a house. Beli rumah, baru kita bayar banyak. Down payment normally is when we buy something. Deposit is we rent something. Mungkin faedah pinjaman bayar sekali setahun. Normally tidak. Normally kita, okay, mungkin kamu ada fikir yang, kenapa kadang-kadang kita tak bahagi 12? Kan? Kenapa tak bahagi 12? Sebab itu adalah APUR. Akaun perdagangan dan untung rugi. APUR kita kira berapa kali setahun? 1 tahun kira 1 kali untung bersih. Betul tak? So dalam APUR semua belanja kita pun kena kira setahun, bukan sebulan. Tapi ini belanja wang tunai kita kira sebulan. That's why dia kena bahagi 12. Okay. So yang number 3. Anggaran penerimaan dari yuran. Ini apa ni? Kita ada yuran pelajar. So this one is penerimaan. Tulis apa? Putiran tulis yuran. Ya, betul. APUR adalah akaun perdagangan. Penyata pendapatan, nama lain. Okay, 8,005. Then dia cakap dijangka bertambah 10% pada bulan Mei. Okay, boleh tak kamu kira berapa? 8,005 punya 10%. Tambah lagi 10%. So means tambah 850 kan? 9350. And then tambah 20% pada bulan Jun. Ini ada sikit tricks. Ini 20% cikgu tanya. 20% kita kena tambah dari April ke tambah dari Mei. April or May?
Ada yang cakap May, ada yang cakap April. Answer is April. Kenapa April? Sebab dia tak cakap dari May. Okay, kenapa dia tak cakap dari May? Kadang-kadang soalan, okay, kamu kena tengok. Kalau dia cakap, dia meningkat 20% dari bulan sebelumnya. You nampak ini ayat. Dari bulan sebelumnya maksudnya bila? Mei. Tapi dia tak cakap. Dia cuma cakap tambah 20%. Means dari April. So actually keywords dia senang saja. Tengok ada tak dia cakap bulan sebelumnya. Okay? Just that. Bukan susah. Okay, so sekarang kamu kena, maksudnya kamu kena guna 8,500 tambah 20%. So berapa? 10% means 850 mah. So another 10%, another 850. So is 10,200. 20%. Okay, lepas tu ini adalah pembayaran. So pembayaran kamu kena isi ikut saja. Just follow this one. So saya isikan dulu. Belian kelengkapan 3,500. And then gaji guru music 2650, 2650, 2650. Kamu tolong cikgu cek ya kalau cikgu ada silap. 380, 380, 380. Iklan 1250, 1,750. Gaji perlu bahagi 2. Kenapa? Kenapa bahagi 2? Kadar bayaran 180, 190, 180, 180. Tak perlu bahagi 2. Kecuali dia cakap lah. Let's see maklumat tambahan nanti. Normally kalau dia sudah bagi table, ikut saja. Okay, just ikut. Hadiah pertandingan music 1560. Okay, lepas tu kamu tengok yang kelima. Gaji gerani dan gaji guru music perlu campur. Tidak, lain. They are different things. Guru dengan gerani lain orang. Jangan campur. Okay? Okay, so lepas tu, pertandingan muzik akan diadakan pada bulan Jun. Dan kamu estimate lah. Kamu jangka ada 50 orang akan join. So setiap orang akan charge RM45 untuk bayaran join kita punya pertandingan. So berapakah yuran yang kita dapat? 2250. Yes, ini untuk yuran pertandingan. So pada Jun 50 orang, satu orang RM45. So it's 2250. Dan sebagai ejen pengedar alat-alat muzik, pusat ini akan menerima hasil komisen sebanyak 10% daripada hasil jualan. Oh, maksudnya kalau saya jual barang, saya akan dapat komisen 10%. So, April saya jual 12500. So, penerimaan betul. Berapakah komisen yang saya dapat untuk April? 10%. 1250. 10% is 1250. Yes, kurang 10. Dijangka bertambah sebanyak 20% setiap bulan dari bulan sebelumnya. Nampak ini tak? So maksudnya kita akan bertambah 20% dari bulan sebelumnya. You just use this one. 1250 darab 1.2. Kamu tahu kenapa 1.2? 120%. Okay, so 1,005. Dan untuk Jun berapa pula? Jun 1,008. Kenapa? Sebelumnya, ayat dia. Bulan sebelumnya, maksudnya guna May 1,005 times 1.2. 20%. So 1,008. Yes, times 120 over 100. Betul lah. Okay, so ini sudah siap. Saya kasih zoom out sikit. Okay, let you see bigger bit.
Can see or not? Boleh kan? Okay, cuba kamu cari jumlah penerimaan untuk April. What is this total? 44750. Okay, kita nak cari ini dulu. Dan untuk Mei, cari Mei punya. 10850. Okay. Untuk Jun, One 4250. Okay, lepas tu kita cari apa? Cari pembayaran. Okay, pembayaran untuk April, holding. Tambahkan, kamu akan dapat ada point form, because got 50 cent here. 16152.5. Okay. Oh, ini. Okay, untuk Mei punya. Oh, Mei sudah dapat. Ansuran is pembayaran. Yes, kita bayar hutang pinjaman. Ansuran sama juga macam bayaran pinjaman. Same thing. May is 9462.5. Okay. Then June. Oh, very fast. 7652.5. Okay, good. So, lepas kamu kira pembayaran dan penerimaan, kamu kena cari lebihan kurangan. Okay, tolak. Ini tolak ini. Penerimaan tolak pembayaran berapa? 44750 minus 16152.5. 20 ke? 28597.5. Okay, dan untuk yang kedua ni, Mei punya 1387.5. Okay. Untuk Jun, tolak dulu. $6597.5. Okay, lepas kita dapat pembayaran, kita nak cari baki akhir. So, plus this one. Baki awal tambah lebihan kurangan. Tambah bukan tolak. So, I'll give you blue color. 28597.5. So, ini akan masuk ke Mei punya sini. Okay, put here. 28597.5. Okay, lepas tu tambah lagi dengan lebihan kurangan. Berapa kamu dapat? 29985. Okay, tambah saja. So, ini pindah ke Jun pula. 29985 tambah lagi dengan lebihan kurangan. 29985 plus 6597.5. 36582.5. Okay, so itu saja. Is it difficult? Susah tak? No, right. This topic is very, very simple. Asalkan kamu faham. Okay, so cikgu tanya, siapa rasa senang untuk lesson ini? Oh, teacher make this topic easy. Okay, thank you. Ada lagi? Exactly. Okay, good. Okay, so teacher want to ask,
How many of you want to get A in SPM? Berapa yang nak dapat A? Yes, yes, of course, right. Then siapa nak dapat consultant, free consultant from teacher? Mungkin kamu ada soalan dekat sekolah, kamu tak faham, ataupun kamu tak faham apa tu maksud macam tadi, apa tu deposit, apa tu down payment. You can ask teacher for free. Ada tak? Of course, right? Nah. Okay, so actually teacher is having a monthly online tuition. Okay, cikgu ada tuition yang bulanan ni. So, sini cikgu akan explain bagi kamu apa yang kamu akan dapat. Okay, kita ada 3 subjek, Maths, Maths dengan prinsip akauntan. Maths dengan Maths adalah dalam dua bahasa, means that BM and BI both. Okay, dua-dua. And then account of course is in Malay lah. Then maybe some of you think that, oh teacher, saya dari Terengganu ataupun Johor. Sunday I got class, cannot join. Okay, it's okay. Siapa yang tak dapat join untuk Ahad, kamu masih boleh join cikgu punya kelas. Kenapa? Sebab cikgu ada video. Okay, let's see what you will get in the monthly online class. Form 5 student want to take Form 4 class, can or not? Can. Definitely can. Ramai yang ambil dua-dua. They take Form 4 and Form 5 together. Okay, so what you will get here, first thing, you will get live online class every month. Every week. 1 minggu 1 kali, 1 jam 30 minit. So, 1 bulan ada 4 kelas. Okay, even cuti penggal cikgu masih ada kelas. Hanya cuti umum kita ada cuti, tapi cuti pun saya akan ganti. So maksudnya setiap bulan mesti ada 4 kelas. Must have 4 class minimum for 1 month. Okay, so no worry. Tak clash, no clashing. And then let's say you say that, teacher, I got clash with my Sunday school. Okay, Sunday I got school. It's okay because every video will have recording. Setiap kelas ada recording video. So, if let's say kamu join saya punya monthly tuition, kamu tak dapat join live class, tak apa. Kamu boleh tengok video selepas kelas. Okay, then tak faham, tanya cikgu. Just ask for personal. And then you will get worksheet in PDF. And then kamu boleh dapat free personal one-to-one Q&A. Maksudnya kalau kamu tanya soalan, mesti adalah one-to-one minute. Okay, saya akan jawab kamu personally. And then you get practice on hot question, exam question, and how to score A. Okay, like just now, I believe you try the class, you feel ready. How teacher teach, correct? Then this is a good review from other students that joined in last year. Okay, last year cikgu ada start class sudah untuk online. Okay, so for the whole last year. Then another good testimony is from this student. This student is Form 5 student for this year lah. So last year Form 4 dia join cikgu punya online class. She from Sabah. Anyone from Sabah here? Ada tak? Is Malaysia, Sabah, Sarawak? Ada, okay. So she from Sabah, she get 98 marks in account. So for last year, from the first class she joined until now, she never missed my class. Bagus tak? 98 marks for Form 4 class. Form 4 account. Bagus kan? Then another student is never join my class. Mungkin kamu cakap, of course lah, dia join cikgu punya live class setiap minggu mah. Tapi ini student tidak pernah join saya punya live class. She not attended my Sunday class, but she watched all my video and go for test. Before that, 69. After join my class, 97. So maksudnya tengok video pun boleh improve. So good of course lah. Tapi ini pun mesti kamu ada disiplin. Must have discipline like her. Watch all my video. Asalkan tengok semua video, memang kamu dapat markah yang tinggi. Okay, memang ada improvement punya. Okay, then this is a student that last year Form 5 student.
they joined my class and then they told me that, oh, cikgu punya spot question ada keluar. Yeah, by the way, account I will give spot question every year. Setiap tahun cikgu akan bagi spot question ya. Nak tak? Untuk SPM. Nak kan? So this one is from this year ya. They have the SPM for February kan. Tahun ini kebanyakan cikgu punya spot question keluar. Okay, most of it. Then, of course, you got question. You join my class. You got question. Just take picture. Ask me. Tanya saja. Okay, who want to know the price for the class? Siapa nak tahu? Nah, yes. Okay, so before that, normal tuition class. Siapa pernah join tuition class? Dekat luar. Mesti pernah join kan? Ada yang pernah join mungkin 60 to 90. Then you think that, teacher, your class also 16 to 90. No, actually, because of the economic crisis, teacher want to help most of the students to get a good education. Okay, that's why I make it as cheap as possible that you can afford. I also can raise my family. So, is it 90? No. Is it 60? No, also. I make it as cheap as possible. 40? No. It's only 35 ringgit for one subject, 1 month. It's super, super cheap. So this price you can afford. I also can raise my family. So it's like sangat murah sudah lah. So if for those who are really interested, please screenshot this picture first. Of course, later you can discuss with your parents. Kamu screenshot, kamu boleh tanya, kamu punya ibu bapa. Wait, okay, sure. Okay, satu subjek RM35 sebulan. You can ask your parents, macam mana nak apply? Okay, good. You can register with teacher through Telegram and WhatsApp. Okay, boleh join, ikut Telegram dan WhatsApp. Take picture for this one also, ataupun salin cikgu punya nombor. Okay, for Form 5 student, you can take Form 4 and Form 5 both lah. Ataupun kalau kamu nak beli video, boleh juga. You can buy video. For example, you want to buy video for Chapter 1, Chapter 2, can or not? Can. Kalau kamu nak beli video untuk Form 4, the whole year also can. Cikgu ada sudah semua video untuk setahun. Yeah. 1 month, 4 class, 4 class minimum. No registration fee. No registration fee. Bayar asing ke? Untuk video. Okay, video we need to count the number of video lah. Tengok bilangan video sebab bab lain mungkin ada yang 3 video, ada yang 4 video. So kalau nak beli video, kamu boleh WhatsApp cikgu ataupun Telegram cikgu. Kamu boleh tanya cikgu dia punya informasi. Okay, apa informasi yang kamu nak? Each month not 45 is 35. 35 ringgit, not 45. Bank in, yes. Online banking ataupun touch and go pun boleh. Start ready the lesson or going to start? Already start. We start from February already. So sekarang sudah bab kita sudah habis perkongsian, sudah masuk syarikat Berhad. Of course, kalau kamu nak tengok video untuk bab depan, kamu boleh tanya cikgu macam mana nak tengok. Kamu boleh beli video yang sebelum ini. Cash lah, kamu boleh cash deposit lah. Okay? Okay, so if let's say you want to buy video, please contact teacher also. Okay, by the way, cikgu ada online seminar untuk setiap akhir tahun. So ini kalau siapa yang ada join monthly tuition, at least 10 months I will totally free for you. Kalau kamu join 10 bulan, maksudnya kalau kamu beli video depan minyak, boleh juga dapat free. Okay? Macam kamu nak beli dari February, March, April sampai mungkin Oktober, kamu join 10 bulan free. Of course, mungkin yang tak beli macam mana? Tak beli, tak ada free tapi ada discount. Okay? For every student who join my monthly class, we get discount also. Okay? So let's say you got anything, please ask teacher lah. We got 3 subjects, maths and account. So hope to see you on the coming months
for the tuition class. Okay, we open for June. Of course, you want to join for this last week also can lah. Boleh juga satu kelas untuk Mei masih ada lagi. Okay, so thank you class for today. Any question? No more. Okay, if you got question, just contact teacher. So thank you class. Bye bye.